Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirat bapa-bapa, ibu-ibu yang saya muliakan, rahimakumullah, alhamdulillah. Dengan izin Allah pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama bersua secara langsung dalam siri webinar antarabangsa dan melalui Zoom. Dan siri ini telah bermula pada 20 April dan akan berlangsung sehingga 9 Mei 2021. Dan sepanjang siri ini berlangsung, kita telah menyampaikan pelbagai panel yang hebat daripada Malaysia dan Indonesia untuk berkongsi pengalaman dan ilmu mereka dalam bidang ekonomi Islam dan kewangan sosial. Moga-moga sepanjang siri ini berlangsung, kita dapat manfaat dan daripada hasil perkongsian daripada para panel jemputan, insya-Allah. Baik, pada pagi ini kita akan mendengar satu lagi pembentangan akan disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Hafizah binti Zainal bertajuk Peranan Penyelidikan dalam Membangun Institusi Zakat, satu pengalaman di Lembaga Zakat Negeri Kedah. Sebelum kita mulakan sesi pembentangan kita pada pagi ini, izinkan saya untuk membaca sedikit latar belakang mengenai Yang Berusaha Doktor. Yang Berusaha Dr. Hafizah merupakan pengarah di Pusat Kajian Pengantarabangsa Zakat Kedah di Lembaga Zakat Negeri Kedah, dan beliau mula berkhidmat di Lembaga Zakat pada tahun 2019. Beliau melanjutkan pengajian peringkat degree pada tahun 2010 dalam jurusan Hal Ehwal Antarabangsa di Universiti Utara Malaysia. Seterusnya master dalam bidang pengurusan pada tahun 2014 dan PhD pada tahun 2017 dalam pengurusan Islam di universiti yang sama. Dan antara pencapaian dan penglibatan beliau sepanjang perkhidmatan, beliau merupakan ketua pengarang dan penyemak bagi Kedah International Zakat Conference pada tahun 2019. Beliau merupakan ahli panel bagi World Zakat Forum Youth Anjuran Basnas Indonesia pada tahun 2020. Beliau juga merupakan ahli lembaga pengarang bagi Journal of Islamic Social Economics and Development (JISEC) pada tahun 2018 hingga kini. Beliau turut terlibat sebagai fasilitator bagi Kedah International Zakat Academy bermula pada tahun 2019 hingga kini, dan terkini beliau terlibat sebagai timbalan pengarah bagi World Zakat Forum, East Asia, South East Asia dan Australia bermula tahun 2021 sehingga 2023. InsyaAllah, sebelum saya menjemput Yang Berusaha Doktor untuk menyampaikan pembentangan, sedikit makluman, sekiranya bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudari ingin mengajukan sebarang soalan sepanjang sesi pembentangan ini berlangsung, bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudari boleh kemukakan soalan di ruangan chat yang telah disediakan, dan insyaAllah saya akan baca soalan-soalan yang dikemukakan pada akhir sesi pembentangan pada pagi ini. Baik, tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Yang Berusaha Doktor untuk menyampaikan pembentangan beliau pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya dapat respon, adakah suara saya clear? Clear. Okay, clear. Clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada moderator kita pada pagi ini, iaitu Cik Atikah Rofi, dan juga kepada komiti yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan seminar di antara Indonesia dan juga Malaysia. Sampai setakat ini kita berjaya melangsungkan sesi seminar yang sepanjang sesi di bulan Ramadan, insya-Allah. Sebelum saya memulakan topik webinar kita pada pagi ini, saya ingin mendoakan supaya semua dalam kalangan yang mendengar dan juga yang menonton di webinar ini memperolehi manfaat daripada ilmu yang kita dapat dan seterusnya disebarkan kepada orang lain, insya-Allah. Okey, saya nak share slide terlebih dahulu. Okey. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd.
Topik kita pada pagi ini dalam sesi webinar pada kali ini adalah mengenai peranan pendidikan dalam membangunkan institusi zakat, di mana saya akan menceritakan pengalaman saya di LZNK dan apa yang LZNK lakukan berbagai program untuk meningkatkan institusi zakat LZNK ini di pesada dunia dan juga di peringkat nasional. Seperti mana yang telah dibentangkan oleh moderator kita, saya ingin sekali lagi memperkenalkan diri saya, iaitu saya Hafizah binti Zainal, pengarah Pusat Kajian Pengantarabangsa Zakat Kedah. Ini merupakan email saya di mana nanti selepas sesi ini ataupun kita boleh menjalinkan kerjasama untuk menanyakan sebarang persoalan-persoalan selepas ini, insya-Allah. Sebelum saya meneruskan lagi topik kita, terlebih dahulu eloklah kita mengenali lembaga zakat dari Kedah secara detail. Di mana lembaga zakat negeri Kedah merupakan satu-satunya institusi zakat di negeri di Malaysia yang mana di bawah sultan. Segala keputusan kita perlu tertakluk kepada sultan ke bawah duli Yang Maha Tuanku Sultan Solahuddin. Dan juga kita segala peraturan dan juga segala dengan urus tadbir di LZNK kita berteraskan kepada enakmen dan undang-undang negeri Kedah Darul Aman. Sekarang ini kita terpakai di dalam enakmen Lembaga Zakat Kedah Darul Aman yang telah ditubuhkan pada tahun 2015 dan sekarang ini kita juga dalam proses untuk menilai semula enakmen tersebut berdasarkan kepada perubahan-perubahan yang semasa. Okey, di dalam enakmen tersebut kita di LZNK sendiri kita memang mementingkan atau kita melihara hak ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan negeri Kedah. Dan ini adalah kita punya moto di mana asnaf disantuni, pembayar diberkati, di mana asnaf dalam pelbagai peringkat 8 asnaf termasuk amil, kita sentiasa mensantuni mereka walaupun di mana mereka berada. Dan kita juga sentiasa mengunjungi pembayar zakat terutamanya dalam organisasi dari segi perniagaan dan lain-lain. Okey, di LZNK kita menerapkan 5 teras kecemerlangan LZNK. Iaitu sini kita boleh lihat 5 teras LZNK ni kita telah termaktub di dalam pelan strategik LZNK pada tahun 2021 sehingga 2025, iaitu selama 5 tahun. Di sini kita boleh melihat bahawa visi LZNK itu sendiri adalah untuk menjadi sebuah agensi kewangan sosial Islam bertaraf dunia. Manakala misinya adalah untuk meningkatkan pengurusan kewangan sosial Islam dengan cekap dan berintegriti bagi menaik taraf sosial ekonomi umat Islam. Okey, berdasarkan visi dan misi ini kita telah ditetapkan mengandungi pelbagai objektif, iaitu pertama urus tadbir, di mana kita ingin memperkasakan urus tadbir Lembaga Zakat Negeri Kedah dari segi untuk bersifat integriti dan juga untuk menarik kepercayaan daripada pembayar dan juga daripada asnaf ataupun stakeholder yang di mana pihak berkepentingan kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Yang kedua, objektif kita adalah dari segi kutipan dan agihan. Kita memang mengadakan target selama 5 tahun, nanti saya akan terangkan secara terperinci, iaitu di mana kita mengoptimumkan hasil kutipan dan agihan zakat serta lain-lain sumber. Di sini juga kita sentiasa mencari sumber-sumber baru di mana untuk kita nak meningkatkan hasil kutipan, seperti mana kita juga maklumkan kalau di Indonesia mungkin ini ada kali pertama ataupun sudah mendengar bahawa di negeri Kedah merupakan negeri kedua yang termiskin berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Di mana berbanding dengan negeri yang pertama adalah Kelantan. Okey, yang ketiga adalah sosioekonomi.
di mana kita ingin membangunkan sosioekonomi masyarakat setempat. Di sinilah kita melakukan pelbagai program-program yang mana yang dapat meningkatkan sosioekonomi setempat untuk menaikkan taraf kehidupan mereka supaya mereka mendapat peningkatan pendapatan dan juga memperolehi sumber-sumber asas dalam melestarikan kehidupan mereka sendiri. Nanti saya akan cerita apa yang kita lakukan daripada hasil penyelidikan yang kita laksanakan. Yang keempat adalah kesedaran masyarakat, meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai zakat. Okey, di sini juga kita telah melakukan pelbagai program. Nanti juga saya akan ceritakan secara lebih lanjut. Yang kelima adalah untuk menjadikan pusat rujukan global, menjadikan Alexandria sebagai pusat rujukan global. InsyaAllah. Okey, ini adalah secara detailnya kita mempunyai 5 yang seperti mana saya terangkan tadi. Itu teras 1, teras 2 sehingga teras 5. Di sini kita melihat bahawa pada setiap teras ini kita ada pengukuran dia tersendiri di mana kita pada setiap tahun kita telah tetapkan apa yang perlu dicapai dan pada tahap mana. Nanti saya akan terangkan secara detail juga. Yang paling penting di antara teras 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah teras kelima kita nak memperkasakan pendidikan dan komunikasi strategik bagi menjadikan SNK sebagai pusat rujukan global. Okey, di sini kita boleh melihat bahawa topik kita pada hari ini adalah pendidikan itu penting dalam membangunkan institusi zakat, sama ada di Zakat Kedah ataupun di agensi-agensi zakat yang lain terutama di Malaysia dan juga di luar negara seperti juga di Indonesia. Untuk kita nak meningkatkan sesuatu pembangunan ataupun untuk melaksanakan sesuatu proses ataupun produk baru, kita perlu melakukan pendidikan terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan tersebut memberi impak yang positif dan juga memberi kesan yang sangat tinggilah kita masukkan. Okey, insyaAllah. Okey, di dalam kita punya target dalam 5 tahun akan datang, kita boleh tengok daripada graf yang tertera di skrin. Okey, pada tahun 2021 kita menjangkakan untuk kutipan adalah sebanyak 240 juta dan sentiasa kita meletakkan target kita walaupun kita telah tahu bahawa di zaman COVID ini kadang-kala untuk meningkatkan kutipan tu ia agak mustahil, namun kita sering mencari peluang-peluang yang baru untuk kita dapatkan dana kutipan secara meningkat. Dan kita melalui untuk melaksanakan ini, bagaimana itu untuk mencari dana baru, kita perlu melakukan research. Di sinilah kepentingan kita perlu adakan research ataupun R&D untuk kita menyedarkan orang ramai supaya zakat itu penting dalam membantu asnaf yang lain yang di luar sana yang memerlukan bantuan dana zakat. Okey, bila kita tengok daripada tahun 21 sehingga 2025, pada 5 tahun akan datang, kita mensasarkan bahawa target pungutan kita berada pada taraf 1.474 bilion. Kalau dari segi dari mata kasar, kita boleh lihat bahawa ia agak mustahil untuk dicapai. Namun kita menetapkan ini adalah kita merasakan kita meletakkan target yang tinggi supaya kita sentiasa berusaha untuk mencari peluang-peluang baru dan mencari alternatif baru. Bagaimana untuk kita nak mencapai pada tahun 2025 ini mencapai 1.474 bilion. Seperti mana saya maklum sebelum ni bahawa yang mana kata KDNK bila kita bandingkan bahawa di dalam Malaysia di antara perbandingan negeri Kedah merupakan negeri kedua termiskin. Jadi ia agak mustahil untuk kita nak mencapai 1.474 bilion. Semua menyedarinya bahawa bila kita menakrifkan bahawa negeri Kedah merupakan negeri kedua termiskin, jadi bagaimana kita nak mendapatkan dana?
ataupun dapatkan kutipan zakat pada paras yang tinggi dengan keadaan COVID sekarang. Okey, bila kita tengok sekarang para audiens pernah mendengar bahawa kita juga telah melaksanakan zakat ontaj. Di situ kita boleh melihat bahawa pada saat ini ataupun pada waktu ini kita boleh melihat di LSNK ada mempamerkan jumlah kutipan dan juga jumlah agihan secara real time. Saya boleh tengok kat sini, LSNK telah berjaya mengutip dana zakat sebanyak 58,733,000 berbanding jumlah agihan iaitu sebanyak 60 juta. Di sini kita boleh tengok berlaku defisit jumlah agihan. Sini agak kita sekarang ini mencari solusi bagaimana kita nak mengumpul dana zakat supaya ia berada paras yang tinggi berbanding dengan jumlah agihan. Di sinilah kita mengadakan research dan juga kita mencari idea-idea daripada pihak luar untuk membantu kita, terutamanya dari segi para akademik yang dapat membantu kita untuk mencari solusi. Sekiranya perkara ini berlaku secara orang kata di Kedah secara lama ataupun sepanjang tahun, ia akan memberi impak yang sangat impak yang buruk lah. Bagaimana kita nak mensustinkan ataupun kita nak menyara kehidupan asnaf terutamanya asnaf fakir dan miskin, yang di mana pada bulan Mac lepas data menunjukkan kita punya yang mendapat bantuan bulanan iaitu daripada RM200 sehingga RM500 adalah sebanyak 13,000 pemohon ataupun penerima zakat bulanan. Macam mana kita di saat ini kita tengah memikirkan bagaimana kita nak mencari solusi sekarang untuk mendapatkan lebih banyak dana zakat bagi melestarikan ataupun bagi sentiasa memberi bantuan kepada asnaf-asnaf yang mendapat bantuan bulanan ini supaya mereka dapat meneruskan kehidupan mereka. Ada kalanya di dalam kalangan asnaf ini kita dapati mereka hanya bertumpu atau berfokuskan perbelanjaan mereka dan mereka hanya mengharapkan bantuan bulanan daripada zakat negeri Kedah itu sendiri. Jika bantuan terpaksa dikurangkan, ini memberi impak kepada mereka untuk dapatkan keperluan-keperluan asas. Di sinilah juga kita menerapkan research itu sendiri, bagaimana kita nak mencari solusi-solusi untuk melestarikan kehidupan mereka. Okey, di sinilah dalam research ataupun pendidikan kita memerlukan data daripada asnaf dan pembayar zakat, di mana daripada bila kita lihat bahawa apabila kita ada data ataupun profiling data daripada asnaf mahupun pembayar zakat mahupun pihak berkepentingan di negeri Kedah mahupun selain daripada negeri Kedah itu di negeri-negeri lain dan juga di luar negara, kita mampu mengintegrasikan data-data ini untuk mencari ataupun untuk menafsirkan sebenarnya di negeri Kedah ini kita ada berapa banyak potensi pembayar zakat. Okey, berdasarkan data-data yang sekarang ini kita sebenarnya di LSNK kita dalam proses untuk membuat profiling data di dalam pelbagai peringkat, di mana bila kita ada data ini bila kita ada data ini kita mampu mencari ataupun kita mampu menafsirkan atau memberi penerangan untuk mencari solusi-solusi yang baru. Inilah kita memerlukan data. Dalam setiap research, data merupakan satu perkara yang sangat penting. Okey, daripada yang saya sebutkan tadi adalah melalui data tadi kita transferkan kepada zakat ontaj.
seperti mana yang sebelum ini Tuan Syekh Zakaria juga telah menerangkan mengenai zakat untaj, di mana data-data yang kita perolehi kita letakkan di cloud storage. Yang ni di zakat untaj saya akan terangkan sekali lagi. Di dalam zakat untaj ni kita boleh mendapat informasi zakat ataupun berita zakat, food bank dan juga jom cari asnaf. Sebelum ini kita seringkali mendengar bahawa masyarakat sentiasa memberi kritikan negatif, bahawa mereka sentiasa contohnya kita melihat di komen-komen Facebook. Contohnya dia kata kita mendapati bahawa ramai lagi mereka tulis komen kat situ kata terdapat orang miskin di sekian-sekian tempat. Kenapa institusi zakat tidak membantu orang-orang ini? Okey, di situ kita boleh, bila kita ada zakat untaj, kita boleh memberi kesedaran kepada masyarakat setempat untuk melaporkan di mana mereka nampak asnaf ataupun nampak orang miskin yang lain yang memerlukan bantuan, mereka terus boleh laporkan di zakat untaj. Ini sedikit banyak bila kita meletakkan informasi-informasi sebegini yang dapat diakses kepada ataupun dapat diakses dalam masyarakat setempat ataupun masyarakat di luar negeri Kedah maupun di peringkat international dapat membuka zakat untaj ini, maka di sini mereka dapat melihat secara real time ataupun melihat secara terus real time, tepat dan hanya di hujung jari saja. Ini sedikit banyak bila kita, ini merupakan di antara produk yang utamalah sekarang ini kita tengah mempromosikan zakat untaj dalam pelbagai peringkat. Di sini kita dapat membuktikan bahawa urus takbir kita ni berada di tahap yang berintegriti insya-Allah dan dapat menarik kepercayaan orang ramai. Di mana mereka bila orang tengok kita punya data kutipan dan juga agihan, mereka boleh mengakses di mana sebenarnya kita agihkan di mana dan kutipan zakat mana yang paling banyak. Kat situ mereka boleh menafsir secara sendiri. Ini dia kita katakan research memerlukan data untuk membuktikan bahawa apa yang kita lakukan itu mempunyai fakta yang tepat. Di zakat untaj kita boleh mendapatkan segala data dan juga segala informasi apa yang kita telah lakukan, insya-Allah. Okey. Sebelum tadi saya telah terangkan sebahagian besar apa yang dialami oleh Alexander Case sendiri dan juga apa yang kita terapkan kepada stakeholder di dalam zakat untaj itu untuk kita memberi fakta ataupun kita memberi satu bukti kepada masyarakat luar sana untuk mempercayai apa yang kita sedang lakukan sekarang. Okey, selain itu juga Pusat Kajian Pengantarabangsa Zakat Kedah yang saya tengah uruskan sekarang ni merupakan salah satu pusat kajian di mana di pusat kajian ini kita melakukan pelbagai penyelidikan dan juga program. Okey, saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan kewujudan Pusat Kajian Pengantarabangsa Zakat Kedah. Okey, sebenarnya Pusat Zakat Pengantarabangsa Zakat Kedah ni adalah baru masih bertatih di mana kita cuba berusaha untuk meningkatkan kita punya kualiti pendidikan dan juga dari segi menjalinkan kerjasama di antara peringkat nasional dan juga peringkat internasional di antara pihak akademik dan juga industri untuk kita menjalankan kajian mengenai zakat dan juga pelbagai kajian yang melibatkan Islamic Social Finance. Okey, pada tahun 2019 saya akan terangkan sedikit untuk mendapatkan gambaran secara general mengenai apa yang dilakukan Pusat Kajian Pengantarabangsa ini bagi melaksanakan program yang berkaitan pendidikan. Okey, bila kita lihat pada tahun 2019, kita boleh melihat bahawa pada tahun 2019, Zakat Kedah International Research Center baru ditubuhkan itu pada 15 Januari 2019. Setelah tubuhnya
tubuhnya Pusat Kajian Pengantarabangsa ni ataupun kita pergi dalam short form ni kita panggil Zakir, ditubuhkan, kita terus mengadakan SDGs Conference, Sustainable Development Goals Conference, di mana pada saat tersebut SDGs merupakan satu agenda PBB yang pada saat itu tengah diwar-warkan, ataupun bila mana kita pergi mengunjungi di bank-bank ataupun agensi-agensi lain, mereka sering mengeluarkan idea ataupun sering membicarakan mengenai SDGs. Jadi kita melaksanakan SDGs Conference untuk kita memberi makluman kepada masyarakat bahawa sebenarnya agihan yang kita laksanakan sebelum ini adalah merupakan goals yang terdapat di dalam SDGs itu sendiri. Di SNK kita telah menerapkan 7 matlamat SDGs dalam agihan kita lah. Okey, seterusnya kita melaksanakan juga first town hall yang mana kita telah menjemput pelbagai agensi perbankan dan juga daripada institusi pengajian tinggi untuk kita membincangkan mengenai isu-isu semasa dan juga membuat pengkongsian idea bagaimana untuk kita nak meningkatkan institusi zakat ni di peringkat dunia supaya ia lebih diketahui bahawa institusi zakat ni merupakan satu institusi yang sangat penting bagi ekonomi umat Islam. Pada penghujung tahun 2019, pada bulan 8, kita juga telah menganjurkan Kedah International Zakat Academy. Hasil daripada kita melaksanakan Kedah International Zakat Academy, di mana KEZA ni merupakan satu platform untuk kita menarik daripada international zakat agensi yang sedang membangun. Contohnya daripada kita telah menerima daripada pelbagai agensi, iaitu daripada negara Ghana, Nigeria, Uganda dan juga pelbagai lagi yang telah datang bersama kita selama 2 minggu adalah Nigeria dan juga Uganda. Di dalam KEZA ini kita telah mentransferkan knowledge kepada mereka. Bagaimana mereka telah dalam sepanjang 2 minggu ini mereka telah mempelajari apa yang kita lakukan di SNK sendiri dari segi operasi agihan dan juga operasi kutipan dan juga pelbagai dari segi kewangan dan juga IT. Mereka sangat impress di mana mereka dapat mengutip ilmu-ilmu yang mereka dapat daripada sini untuk diadaptasikan di negara mereka. Kebanyakan negara yang datang yang belajar daripada kita adalah daripada negara institusi zakat yang masih sedang membangun, di mana semua operasi yang mereka lakukan adalah berdasarkan manual, iaitu daripada sistem itu merupakan perkara yang kedua bagi mereka. Secara contohnya kalau kita lihat bahawa untuk bila ada orang yang bagi zakat, mereka masih menulis di atas kertas. Tapi sebenarnya kita pada saat ini kita telah di SNK sendiri kita juga telah mengadaptasikan semua data ataupun semua data-data pembayaran zakat kita transfer kepada dalam teknologi kita sendiri. Namun di tempat mereka semua totally melalui manual, kertas-kertas, dan juga contohnya untuk pembayaran zakat pertanian mereka masih lagi menggunakan gandum tu sendiri, ataupun untuk bagi zakat penternakan mereka masih lagi memberi kambing untuk sebagai zakat. Mereka tak transfer kepada dari segi wang fiat, itu daripada wang kertas mereka sendiri. Itu. Okey, dari sinilah kita nak memberi knowledge ataupun kita mampu hanya untuk mentransferkan knowledge kepada mereka, tapi kita tak mampu nak bagi dari segi kewangan seperti mana yang saya jelaskan sebelum ini. Kita pun di SNK hanya mampu untuk
untuk mensustain di negeri, penerima zakat di negeri Kedah tu saja sendiri. Ya, okey. Nanti saya akan tunjukkan, nanti next slide saya akan tunjukkan gambaran-gambaran mereka sepanjang berada di SNK itu sendiri. Okey, kemudian bila ada ke KEZA, kita juga mengadakan juga second town hall. Di sini kita membuat lawatan ke IPT, iaitu di Universiti Utara Malaysia, di mana bila kita membuat lawatan ataupun kunjungan di Universiti Utara Malaysia, kita menjemput semua pensyarah-pensyarah di sana dan kita berkongsi apakah masalah-masalah yang kita hadapi dan juga kita menggalakkan mereka ataupun kita menyuruh mereka untuk melakukan research bagi pihak SNK itu sendiri. Sebab kita pada waktu sekarang ini kita mengutamakan untuk berkongsi kepakaran daripada para akademik, untuk berkongsi kepakaran mereka dan juga berkongsi kepakaran SNK itu dari segi operasi. Bila pergabungan ini berlaku, insya-Allah research yang dijalankan itu memberi impak yang positif kepada masyarakat-masyarakat setempat dan juga dalam segi nak membangunkan institusi zakat itu sendiri. Kemudian kita juga selepas itu kita juga ada melaksanakan ABL project di antara LZNK dan juga INSEF. Dan seterusnya kita juga adakan ESKIK di peringkat nasional. Kita mengadakan seminar pada bulan Ramadan tahun lepas, sama juga seperti seminar macam yang kita tengah laksanakan ini. Ini ESKK 2020 kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan. Kemudian kita juga sentiasa menjalankan webinar series di mana ada isu-isu semasa. Kita akan adakan webinar series untuk mendapatkan maklumat ataupun idea-idea daripada pelbagai peringkat, iaitu dari segi daripada panel yang terdiri daripada IPT dan juga panel yang terdiri daripada lapangan industri itu sendiri daripada segi perbankan dan juga pelbagai-pelbagai peringkat. Okey, seterusnya World Zakat Forum. Kita juga menubuhkan World Zakat Forum sekretari dari kata apa, dari peringkat SNK sendiri untuk nanti ke depan insya-Allah kita akan laksanakan pelbagai program-program yang melakukan kerjasama di antara pelbagai negara. Dan untuk pengetahuan semua, kita juga pada bulan 8 nanti kita akan adakan Kedah International Zakat Conference yang akan terdiri daripada pelbagai peserta pelbagai negara. InsyaAllah nanti saya akan terangkan secara detail daripada slide ke depan insyaAllah. Okay, ini adalah program-program yang tadi saya terangkan secara general. Ini merupakan program pendidikan yang kita laksanakan di SNK, iaitu terbagi kepada 3, iaitu program pendidikan, penerbitan buku dan jurnal, research dan development ataupun R&D. Okey, di sini kita boleh lihat bahawa SNK sering melaksanakan kerjasama dengan institusi-institusi pengajian tinggi ataupun dari segi mendapat kepakaran daripada pensyarah-pensyarah dalam pelbagai bidang untuk membantu kita melaksanakan research ataupun untuk membantu kita mendapatkan idea-idea yang terkini bagi membangunkan institusi zakat kita sendiri. Di mana yang first kita melaksanakan pengurusan program pendidikan yang berfokuskan kepada kutipan dan agihan zakat. Di antara 3 universiti yang menjalankan kerjasama dengan kita berdasarkan wakalah agihan balik mereka ialah UUM, UiTM dan UNISYAM. Di sini kita telah membahagikan kepada 3 fokus utama, iaitu seperti mana yang sebelum ini siapa yang telah menyertai webinar bersama Prof. Madya Dr. Muhammad Nur Habibi telah menceritakan mengenai apa yang telah dilaksanakan ataupun skop-skop kajian UUM yang telah dilaksanakan. Itu merupakan kajian-kajian yang kita perlukan daripada UUM untuk bantu kita. Di UiTM juga ada juga yang menjalankan pendidikan, itu sebanyak 18 projek yang sedang berjalan.
dan yang lebih berfokus kepada data-data asnaf. Manakala UNISYAM ni lebih berfokus kepada kajian-kajian berkaitan dengan fiqh zakat. Di SNK juga kita ada melakukan penerbitan buku dan juga jurnal. Penyediaan jurnal, buku akademik dan separat akademik. Dan bagi pihak luar yang ingin menyumbangkan artikel boleh email kepada kita, kita akan review dan juga kita akan terbitkan di dalam International Journal of Islamic Philanthropy. Nanti saya akan tunjuk email tersebut dan juga paparan muka kita punya website, insyaAllah. Okey, ini merupakan skop kajian kita, iaitu kita lebih fokus kepada agihan, kutipan, kajian fiqh, urus takbir, komunikasi strategik, multimedia dan juga teknologi maklumat. Okey. Ada pelbagai kajian-kajian yang daripada UUM kita telah mengambil input dan juga kita telah adaptasikan di dalam operasi kita. Contohnya bahagian komunikasi strategik, mereka telah melaksanakan kajian mereka dengan melihat apakah kelebihan dan kekurangan yang kita ada di SNK sendiri dan mereka menafsirkannya dan membentuk satu polisi kepada kita untuk kita ikut. Contohnya bila mana kalau kita, apa yang saya nak mention kat sini bahawa apabila kita sendiri daripada operasi ataupun daripada kepakaran industri, kita tak dapat melihat secara general ataupun tak dapat melihat secara in detail. Ini hanya dapat dilihat oleh orang luar sana ataupun para penyelidik yang dapat melihat secara keseluruhan apa yang perlu ditambah dan apa yang perlu diperbaiki untuk melestarikan kita punya kelangsungan ataupun pengurusan yang lebih bersifat kompetitif. Kita juga, di SNK kita juga mengutamakan untuk kita nak mengantarabangsakan institusi zakat. Bila mana kita sebut institusi zakat, merupakan kita telah tahu bahawa institusi zakat bila pandangan orang luar mereka melihat bahawa institusi zakat ini telah diuruskan oleh ahli-ahli yang agama, iaitu seringkali mendapat contohnya mendapat kritikan ataupun tomahan daripada pelbagai peringkat, terutamanya bila kita melihat dari dalam research, dalam problem statement tu kita boleh tengok institusi zakat ataupun institusi agama yang lain mendapatkan kekurangan ataupun kritikan yang memberi, sebenarnya di dalam situ memberi impak negatif kepada keseluruhan institusi Islam itu sendiri. Jadi kita di SNK kita cuba untuk memberi satu persepsi positif. Kita nak membuktikan kewujudan institusi zakat itu adalah bersifat sebaris di antara Petronas, sebaris dengan institusi perbankan seperti di Malaysia. Kita lihat perbankan Islam, kan kita boleh tengok bahawa mereka merupakan satu perbankan yang berada di pada taraf yang dibanggakan oleh pelbagai peringkat masyarakat. Jadi kita nak berada di pada taraf ataupun pada peringkat tersebut. Kita berusaha untuk membangunkan institusi zakat itu sendiri dengan mengadakan kerjasama di peringkat nasional juga perantarabangsaan. Oleh itu kita telah menerapkan empat, iaitu yang seperti mana saya telah terangkan sebelum ini, iaitu kita mengadakan kerjasama di antara pelbagai negara seperti mana kita telah buat sekarang ini, itu kita melakukan kerjasama dari segi menganjurkan program seminar, webinar dan juga syarahan perdana di antara dua negara ataupun pelbagai negara. Di sini kita boleh menerangkan ataupun kita boleh mempromosikan apa yang kita telah lakukan di Malaysia kepada negara Indonesia seperti mana yang kita sedang lakukan sekarang. Begitu juga di Indonesia,
menerangkan apa yang berlaku ataupun situasi sekarang di Indonesia, bagaimana untuk kita bersama-sama berkongsi pengalaman untuk kita lebih ke hadapan, insyaAllah. Dan juga kita juga yang sebenarnya saya kata sebelum ini adalah kita juga mengadakan penerbitan, iaitu e-zip. Nanti boleh saya akan tunjukkan website. Dan yang ketiga, kita mengadakan pendidikan, iaitu kita menjalankan pendidikan dalam pelbagai agensi, dalam pelbagai skop kajian, dan latihan kepada negara luar yang saya terangkan tadi, iaitu Kedah International Zakat Academy kepada institusi zakat yang sedang membangun. Okey, ini merupakan di antara jurnal terbitan kita sendiri. Kita mewawarkan ataupun kita memohon untuk pihak di luar sana, tak kira pelbagai negara ataupun individu yang ingin menyumbangkan artikel-artikel yang berkaitan dengan zakat ataupun Islamic philanthropy, boleh submit artikel tersebut untuk kita review dan kita publish dalam website kita, supaya di sini di website e-zip ni mendapat menjadi tumpuan para pengkaji dari bidang zakat maupun Islamic philanthropy untuk memudahkan mereka mendapatkan maklumat. InsyaAllah. Ini merupakan kita punya website address, itu journal.zakatkedah.com.my. Para review boleh tengok ataupun para penonton boleh tengok ataupun boleh melayari nanti selepas sesi webinar ni, boleh melayari kita punya jurnal. Ini memang totally daripada kita punya terbitan SNK sendiri. Memang tujuan kita nak promosikan research dari bidang zakat dan memudahkan pelbagai platform para researcher di luar sana untuk mendapatkan maklumat secara mudah. Boleh dapatkan ataupun boleh download artikel di sini. Dan segala kajian yang dilakukan di UUM, UiTM dan juga UNISYAM ada diterbitkan di dalam jurnal ini. Nanti boleh layari di website ini, insyaAllah. Ini merupakan buku yang kita keluarkan di mana bertajuk ataupun berjudul 350 tahun sejarah zakat di negeri Kedah. Di mana di dalam buku ini, kalau yang ingin mendapatkan maklumat mengenai sejarah zakat Kedah pada tahun 350 tahun dahulu, boleh scan untuk download. Kita ada juga e-book untuk diperolehi dan boleh baca bagaimana kewujudan fatwa ataupun kutipan zakat pada peringkat awalnya sehingga kini. Okey, ini merupakan di antara research yang kita jalankan kerjasama dengan INSAF, iaitu The Global University of Islamic Finance. Secara bersama dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman, mereka menjalankan kajian mengenai study on gaps or issues of SNK Food Bank Program. Dan ini adalah antara researcher yang menjalankan kerjasama ataupun menjalankan kajian di peringkat lapangan kita, dan mereka menghasilkan satu idea impak yang kita adaptasikan dalam kita punya food bank program. Mereka ini merupakan pelajar-pelajar master di INSAF. Kita ada 5 minit lagi, Dr. Fiza. Okey, sikit lagi ya. Okey, ini adalah antara saya tunjukkan gambar-gambar yang kita adakan. Ini KZ yang kita anjurkan. Kita bawa peserta-peserta mengunjungi tempat-tempat yang menarik di negeri Kedah. Okey, yang ni adalah saya nak buat promosi sikit. Ini merupakan KZ kali yang kedua kita adakan. Para pelajar di Indonesia boleh menghantarkan artikel kita. Ini ada sebenarnya tarikh adalah dah tutup dah, tapi kita special, kita buka kepada yang para pendengar untuk menghantarkan artikel, boleh scan untuk register. Kita malu-malukan untuk menghantar artikel. Okey, ini antara
model-model yang kita bagi kepada institusi zakat luar negara. Okey, ini adalah legasi yang datang. Saya cepatkan presentation saya. Okey, ini adalah kita bawa mereka melawat sistem prosesan padi di negeri Kedah. Ini adalah projek yang mereka adaptasi apa yang mereka pelajari di SNK, mereka adaptasikan kepada program yang mereka laksanakan di institusi zakat mereka sendiri. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Okay, baik, terima kasih diucapkan kepada Yang Besar Dr. Hafizah atas pembentangan Doktor sebentar tadi. Baik, kita terus kepada sesi soal jawab. Dekat sini kita ada 2 soalan Doktor. Pertamanya daripada Dr. K. Dia bertanya, Doktor, bagaimana Doktor melihat peranan pendidikan terutamanya di pusat kajian lembaga zakat dalam mengubah persepsi ataupun mentaliti penerima zakat daripada mereka untuk terus berusaha keluar daripada mereka penerima zakat kepada pembayar zakat? Okey. Okey, apa yang untuk soalan tersebut saya ingin menjawab bahawa sebenarnya research ataupun pendidikan ini memainkan peranan penting untuk kita adaptasikan dalam operasi sehari-harian. Contohnya apa yang yang saya terangkan sebelum ini, bagaimana kita nak menarik kepercayaan orang ramai terhadap apa yang kita laksanakan sekarang ni adalah di atas landasan yang betul ataupun dari segi contohnya produk, saya panggil produk ataupun program-program agihan yang kita laksanakan. Contohnya di SNK kita mengadakan program keusahawanan ataupun kita memberi bantuan jaya diri kepada penerima zakat ini untuk membantu mereka menjalankan perniagaan. Dan pada saat ini ramai juga yang daripada penerima zakat telah keluar sebagai menjadi asnaf kepada pembayar zakat. Di sini kita boleh melihat peranan-peranan. Okey, di UUM juga telah melaksanakan pelbagai kajian-kajian yang melibatkan asnaf. Salah satu yang saya kata tadi adalah daripada bagaimana untuk kita membantu usahawan yang terdiri pada asnaf ini sendiri untuk keluar daripada mereka ini untuk menjadi sebagai pembayar zakat sendiri, menjadi sebagai pembayar zakat pula. Terutamanya dari segi apa yang mereka lakukan kajian adalah bagaimana kita nak bantu mereka dari segi pemprosesan barang-barang yang mereka jadikan produk, dari segi makanan, dari segi untuk macam mana nak buat packaging yang lebih menarik untuk menarik minat orang lain. Itu merupakan di antara impact yang kita dapat lah dari yang kita dapat daripada research tersebut. Adakah saya menjawab soalan tersebut? InsyaAllah. Sekian jika ya. Okay, baik, untuk soalan yang kedua daripada Sufian Huda, bagaimana penerapan pendidikan zakat terhadap orang kaya dan perusahaan besar dan bagaimana hasilnya? Okey. Yang sebelum ini saya juga telah menerangkan bahawa kita logo, ingat tak logo yang awal tadi yang saya telah terangkan bahawa logo ataupun slogan kita adalah asnaf disantuni, pembayar diberkati, di mana ada para asnaf ni kita telah membuat kunjungan pada sebelum COVID berlaku, pada setiap bulan kita mengadakan kunjungan ke rumah asnaf. Manakala bagi pembayar zakat pula kita juga turut mengadakan kunjungan ke syarikat-syarikat ataupun kepada pembayar-pembayar tersebut. Contohnya kebanyakan yang dari segi kutipan yang tinggi kita dapat daripada perbankan ataupun daripada organisasi yang besar. Kita mengadakan kunjungan, kita adakan contohnya kita buat kunjungan dan kita juga terangkan kepada mereka apa yang kita sedang lakukan ataupun produk-produk baru yang kita keluarkan untuk bantu asnaf. Bila mana kita melakukan kunjungan tersebut kepada mereka dan kita menerangkan kepada mereka apa yang kita gunakan duit mereka tersebut,
yang kita laksanakan di SNK untuk mengeluarkan asas-asas ini. So untuk tak jadi dah sebagai asnaf, ini sedikit sebanyak meningkatkan kepercayaan mereka kepada kita, dan seterusnya juga melalui aplikasi Zakat Untas juga kita sentiasa mempromosikan apa sahaja mengenai program-program yang kita laksanakan. Itu sedikit banyak pun meningkatkan juga kepercayaan mereka kepada pengurusan SNK, insyaAllah. Baik, terima kasih Musa Doktor. Alhamdulillah sesi pembentangan pertama kita pada pagi ini telah sampai ke hujungnya, dan semoga perkongsian daripada Yang Berusaha Doktor dapat memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih diucapkan kepada semua bapa-bapa, ibu-ibu atas kesudian meluangkan masa pada pagi ini untuk turut serta bagi pembentangan sesi pertama, dan kita akan lanjut kepada sesi pembentangan yang kedua beberapa minit lagi. Saya akan serahkan sesi ini kepada Bapa Ahmad Sharif untuk moderator yang kedua, dan saya akhiri sesi pembentangan pertama pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.